Hai, Assalamualaikum. What's up geng? Aku Amir Azmi. Selamat datang ke Pod Sembang Rancak. Hai, untuk episod kali ni aku malah nak review bundle, aku malah nak review makanan. Aku just nak share dengan hampa, nak borak, nak sembang rancak. Kita borak pasal pengalaman aku di Jepun dan pengalaman aku tidur dengan orang Jepun geng. So, check it out. So, yang mana baru masuk channel aku boleh tolong like dan share. Dan kalau hampa subscribe, memang aku sayang gila kat hampa sebab subscribe tu percuma geng. So, aku just nak hampa relax, sit back and enjoy the video. Jangan terlalu serius. Kita chill-chill je untuk episod kali ni. Ok, tahun 2018 aku ada join satu persatuan ni. Nama persatuan tu MAYC. So basically dia akan ambil 10 belia untuk join ke Jepun lah, kena trip untuk mempromosikan kita punya budaya, makanan, kena apa yang tentang Malaysia. 10 belia ni kena open lah, India, China ataupun Melayu. Jadi untuk trip aku ni ada 7 orang Melayu dan 3 orang Cina. So sebelum kita orang berangkat ke Jepun tu, kita orang ada briefing, kita orang ada short meeting. Sebab kita orang dekat sana kena masak dan juga kena menari lah kat sana. Kita orang kena menari tarian daripada Sarawak, nama dia tarian Sumazau. Lagi satu tarian daripada Pahang, tarian Zapin tak silap aku, ataupun tarian Joget Lambak. Okey, tapi kita orang kena menari, kita kena praktis selama 2 bulan lah. Pendekkan cerita, kita orang pun fly dekat Jepun tu. So sampai je ke Jepun tu, naik bas apa semua tu, sampai dekat satu hall ni, kita orang masuk satu bangunan. So kita orang sebenarnya kena tunggu kita punya foster family sebab kita orang bukan duduk dekat chalet, bukan duduk dekat hotel ataupun dekat homestay lah. Kita orang duduk dengan foster family. So kita orang tak tahu pun latar belakang family kita orang. Kita just tahu info berapa orang anak ataupun umur orang dan kerja apa. So masa tu aku dah terbayang lah macam mana rupa family foster aku kan. Macam dalam filem, movie apa semua kan. Macam Tsunade ke, macam mak dia kan. Lepas tu anak dia macam Hinata ke, macam yalah macam lelaki kan, mesti penuh dengan imaginasi dan khayalan kan. Cuma yang spoil anak-anak dia umur 8 tahun seorang dan 10 tahun seorang. Dua-dua perempuan. Dan aku macam tak boleh nak buat kawan sangat ha. So habis-habis tu kita orang stay lah dekat rumah family foster masing-masing. So 10 belia ni kita orang tinggal asing-asing, bukan dalam satu bangunan, tapi jauh-jauh juga berselera. Selama keberadaan kita orang di sana, kat situ lah tempat tinggal kita orang. So masa kita orang duduk dengan foster family tu, aku ingat macam tidur sekali kan, sekali dengan family diorang kan. Tak tahu lah sebab aku terpengaruh dengan filem. Sebab aku tengok diorang selalu tidur sekali kan, anak-beranak kan. Aku ingat kan macam tu lah. Rupanya aku kena tidur asing lah geng. So diorang tidur dengan family diorang, aku ada bilik khas untuk aku tidur seorang-seorang kat situ. Macam privacy lah. Cuma Jepun ni dia siang dia awal sikit. Pukul 6 tu dia dah siang lah. Sebab kita orang akan breakfast pukul 6 tu, pukul 7 diorang akan pergi kerja. Dan aku nak cerita motif yang penting lah dekat persatuan MAYC ni. Masa hari yang ke-5 kita orang kena masak untuk 40 orang rakyat Jepun. So masa tu kita orang masak kari ayam. Kita orang masak apa lagi ya? Nasi ayam, nasi goreng kampung, roti canai. Lepas tu teh tarik. Masa nak pilih siapa nak incah masak tu, ni diorang pilih aku lah. So aku conduct dalam hari tu, conduct macam mana nak set up, macam mana kita kena bagi tugas. So masa tu masing-masing ambil peranan. Okey, dia buat yang tu, dia buat canai, aku buat siang ayam, ada yang buat paste teh tarik, ada yang buat apa tumis bawang siap-siap semua. Bila dah siap masak, kita orang present lah dekat satu bilik ni. Satu bilik ni memang penuh lah dengan 40 orang tetamu kita orang. Diorang suka sebenarnya dengan roti canai. Lagi satu dengan apa kari ayam. Dan mereka suka juga teh tarik. Sebab masa tu kita orang ada tunjuk demo macam mana nak tarik teh tarik tu. Apa yang diorang tanya semua kita jawab. Jadi sepanjang keberadaan kami dekat Jepun tu, ada hari-hari kami kena ikut jadual program tu lah. Ada hari kami kena ikut foster family kami. Macam kalau jadual foster family kami memang fleksibel lah. Memang atas family, dia akan bawa hang pergi mana-mana saja yang menarik dekat Jepun tu. Kalau ikut jadual program tu, dia akan bawa dia ada apa jadual dia kan. So kena ikut lah.
Okey, lepas tu hari seterusnya kita orang kena menari lah. Kita orang kena menari tarian Sumazau dari negeri Sarawak dan tarian dari negeri Pahang. Aku lupa tarian Zapis dah aku. So malam tu kita orang berbusana penuh. So yang Melayu ada yang pakai baju kebaya untuk perempuan, dan macam lelaki pakai baju sampin, baju Melayu. Yang Cina ada yang pakai consam, ikut pada tradisional masing-masing kaum masing-masing kan. Memang best lah, satu pengalaman yang best kat aku sebab kita orang menari depan orang Jepun. Kita datang situ memang kena ada satu misi tu lah untuk bawa nama Malaysia kan. So nak tak nak memang kena perform lah. Lepas je kita orang menari tarian tradisional tu, and then kita kena joget lambak. Ni macam kita orang kena menari dengan orang Jepun lah. Maksudnya diorang masuk, lepas tu lagu macam random lah, lagu random macam layan macam disco lah kan. Lepas tu aku yang lain pun menari depa random lah. Aku pun menari lah dengan awek Jepun lah kan. Lepas tu lepas tarian adalah kita orang makan masakan Jepun. Walaupun susah sikit nak hadam makanan Jepun, tapi benda tu benda yang baru betul ya. Memang aku cuba tapi yang halal lah. Aku sepanjang dekat situ aku just pergi dekat Tokyo saja. Lagi satu dekat Asasuka aku. Dia macam uptown, tapi dia bukan buka khemah apa benda tu. Dia akan ada macam rumah-rumah kedai, seni bina dia memang sempoi lah. So dia memang rumah kedai dia berderet, dia macam-macam jual lah makanan. Dia macam festival lah, boleh cakap festival. Lepas tu dekat situ memang ada kuil yang terbesar dekat Tokyo tu. So memang hampa boleh nampak pintu gerbang, lepas tu dengan segala jembalang-jembalang kat atas tu. Masuk jembalang tu patung lah. And then kuil mereka memang besar lah. Lepas tu aku pergi dekat Museum Palace. So Museum Palace tu tentang sejarah Jepun, askar-askar dia punya kegemilangan Jepun, dan dia punya kostum nak berperang kan. Kostum tu best juga. So aku recommend juga kalau hampa nak pergi Jepun tu, banyak benda boleh belajar, banyak benda boleh hampa expose. And then salah satu yang tempat menarik juga, hampa boleh pergi dekat Sky Tree Tower. Orang kata mercu tanda di Tokyo. Hampa boleh pergi dekat Sky Tree. So dekat situ memang kalau hampa nak cari barang-barang anime ataupun cosplay ataupun patung-patung, hampa boleh pergi situ. Memang banyak One Piece, Pokemon, Naruto. Memang nampak semua, memang apa aku jumpa semua dekat Sky Tree Tower tu. Okey, Jepun kan selalu jadi bencana alam. Salah satunya tsunami kan, gempa bumi. So dia ada bawa kita orang dekat satu tempat ni macam simulasi. Memang rasa betul-betul lah. Kita orang akan pakai suit dan ada satu simulasi tu macam programming. So hampa duduk kat situ, dia akan bergegar macam gempa bumi lah. So macam latihan untuk orang Jepun lah. Dan satu lagi ada juga simulasi untuk kalau telefon reboot, apa benda yang hampa kena grab, dan dilatih hampa, ada training hampa macam tu lah. Kalau hampa pergi Jepun pun memang bala lah kalau hampa masuk kat situ. Aku ada lagi satu pot. Dia macam satu tempat tu, nama dia garden apa tak silap aku. So garden tu memang banyak dengan flora, penuh dengan bunga-bunga. Dia macam taman lah, macam tasik ada. Lepas tu ada air terjun. So memang kalau nak chill-chill, nak santai, nak cari keterangan, okey juga kat situ. Dekat situ kalau hampa nak pergi time musim luruh, memang cantik gila. Okey, satu lagi kalau hampa just nak pergi macam uptown, layak uptown, ada macam pasar malam kan. Hampa boleh pergi dekat market. Hampa boleh jumpa makanan-makanan eksotik kat situ. Dan hampa boleh nak cari barang macam kasut ke, baju ke, brand Jepun kat situ. Tapi dia jual murah lah. Tapi dia bukan fake tau. Dia bukan kopi ke, bukan. Sebab Jepun memang susah nak jumpa yang fake. Aku rasa tak jual pun. Kalau hampa pergi dekat Sky Tree Tower tu memang mahal lah. So kalau hampa nak bajet murah sikit, nak beli sagu hati lah, dia memang banyak apa cendera hati juga. Dan lagi satu, last but not least, hampa wajib main dekat Tokyo Disneyland ni. Memang adventure, memang fun, memang function, banyak game. So hampa jangan lepaskan peluang pergi dekat Disneyland Tokyo. Okey, apa yang aku boleh cerita pasal masyarakat Jepun ni dekat sana, sepanjang aku dekat sana, aku memang susah nak jumpa tong sampah dekat situ. Sebab bandar mereka, jalan raya memang macam baru. Lepas tu hang tak akan jumpa pun satu sampah pun, walaupun satu plastik getah pun. Kertas ke memang susah nak jumpa. Kalau hang jalan 2 km, 3
3km memang hang tak jumpa tong sampah. Memang betul lah masyarakat Jepun ni memang pembersih lah. Pembersih dan juga kemas. Dan budaya orang Jepun ni, macam biasa kalau hangpa tahu, setiap kali kita salam ataupun kita jumpa orang Jepun, diorang akan tunduk. Budaya diorang tu memang baik lah untuk tourism, untuk pengunjung kenal dengan budaya diorang. Okey, aku nak cerita pasal sosial pula masyarakat Jepun ni. Okey, aku dekat sana memang hari-hari lah naik train dan aku boleh nampak masyarakat Jepun. Depa ni laju tau. Depa ni kejap masa. Memang tergesa-gesa nampak macam rushing, tapi benda tu dah biasa bagi diorang. Kalau hampa first time pergi situ memang terkejut lah sebab diorang memang jalan memang punya laju. Macam mana aku cari makan kat situ, dekat Tokyo tu ada juga nak jumpa pasar yang halal, Muslim yang jual lah. So dia bawa aku kat situ. So kita beli ayam kat situ, kita beli sayur dan kita orang masak kat rumah. Dan tu kalau kita orang tak ada aktiviti apa-apa lah. Bila kita orang ada aktiviti, foster family ataupun yang in charge kita orang ni akan bawa kita orang pergi kat kedai yang halal lah. Makanan orang memang tak ada yang susah nak cari yang goreng. Sebab kebanyakannya yang steam ataupun yang rebus. Dia lebih kurang macam masakan Cina lah kan. Tak banyak sangat goreng, ada juga yang goreng tapi tak banyak. Tapi pengalaman aku yang buruk dekat situ, aku sesat. Cuba hampa bayangkan, okey, hampa tak pernah pergi Jepun. Lepas tu hampa dari tempat hampa berkumpul tu, hampa nak balik, hampa kena pergi tempat foster family tu dengan jarak 3km, memang jauh. Mak aku ada je bagi macam map macam map dulu lukis macam tu je lah kan. Tak boleh nak faham sangat lah kan. Lepas tu nak balik tu macam aku dah pisang, aku dah macam nak nangis lah. So tak apa lah, aku relax. Aku cuba macam mana nak cari balik rumah kan. Aku nak cari balik jalan ke rumah. Aku buka WhatsApp, tengok alamat dia kan. Tapi kalau aku check alamat pun aku tak tahu juga sebab jalan diorang dalam bahasa Jepun. So aku tanya orang Jepun tu yang mana yang terserempak kan. So aku tanya diorang lah. Kadang-kadang bila nak cakap dengan diorang, dia tak boleh cakap English. So diorang just cakap macam mana, macam body language lah, macam tu just aku kena faham sendiri lah. Memang susah kat lah, struggle kat lah masa tu. So aku ambil masa dalam sejam lebih nak sampai rumah tu. Kena aku ikut belok tu. Lepas tu aku tanya balik pakcik sebelah tu. Aku ingat balik bangunan dia, colour apa, pintu dia colour macam mana, gate dia macam mana. So memang aku rasa yang tu pengalaman buruk aku lah, sesat dekat situ. And then kalau hampa kaki travel, memang hampa kena pergi Jepun lah. Ke Jepun memang aku rasa memang hampa akan repeat lah. Sebab aku sendiri aku rasa nak repeat balik ke Jepun. So masa dekat Jepun tu aku ada kenal orang kawan perempuan lah. Tapi dan sekarang jadi kawan baik aku. Kalau hampa nak follow IG diorang, nanti aku akan tag diorang. Jangan lupa follow. Dan aku nak beritahu, kalau hampa nak pergi Jepun, hampa kena pergi bulan 7, tak silap aku. Sebab bulan tu akan ada satu pertunjukan khas bunga api. Memang diorang buat setahun sekali je. Hampa boleh tengok bunga api macam-macam jenis, macam-macam corak, memang lawa gila. Sebab kita orang pergi waktu malam. Tempat tu sebenarnya dia macam stadium baseball tau. Dia macam ke bawah. And then bila kita baring, so kita boleh nampak jelas lah, tak payah nak duduk dongak kepala kat atas sakit. So memang hampa kena baring. So enjoy the view, enjoy bunga api tu. Memang pengalaman aku dekat situ, layan bunga api tu memang antara yang terbaik lah. Memang the best lah. Hampa kena pergi bulan 7 tengok fireworks festival tu. Memang recommend lah. Okay, aku rasa sampai situ je aku punya storytelling. Terima kasih geng sebab tengok sampai habis. Kita jumpa untuk next video, next content. And then jangan lupa like, share. Kalau hampa boleh subscribe. Memang aku sayang hampa. Okay, kita jumpa next video. Ciao. Hampa jangan lupa support Pok Sembang Rancak. Cari je dekat YouTube tu. Support brother. Like dan subscribe, okay? Support brother. Apek.